Astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Taha Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim wal ulama'i was salihin, khususan ila ruhi jadina Syamdul Malik bin Abdullah wa waliduna al-malik fakir ila Allah wa usuli mafaihin wa man tasibu ilaihim ajma'in. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bil khair. Ilahi anta maqsudi wa ridaka maqlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan segala keagungan dan kebesarannya. Dialah Allah Tuhan yang wajib al-wujud, al-khaliqul alam, yang memiliki segala kesempurnaan pada segala sifat-sifat kamalatnya, dan yang memiliki segala kemuliaan pada segala asma, dan juga Allah yang maha adil dan maha bijaksana dalam segala perbuatannya, yang telah menghadirkan kita pada malam ini dengan kudrah yang diperkudrahkan oleh Allah kepada kita. Maka berfungsilah segala kenyataan sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala pada diri kita yang tujuh ini, yakni diperkudratkan, diperiradah, diperilmukan kita, diperhayatkan kita, diperdengarkan kita, diperlihatkan kita, dan dipertuturkan Allah Ta'ala kepada kita. Syukur alhamdulillah, malam ini kita dapat beribadah dan kita menyambung lagi pengajian kita pada kitab Kunci Perbendaharaan Ma'rifat ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada matan yang ke-104 yang membicarakan tentang berkaitan dengan pada martabat tauhid, yang berkaitan dengan memandang dan menyaksikan akan segala kenyataan sifat dan af'al Allah pada alam ini. Sebelum itu, mari sama-sama kita berselawat dan mengucap salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa cahaya hidayah serta petunjuk dan rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. InsyaAllah sama-sama kita selawat dengan selawat tafrijiyah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan 10 kebaikan kepada kita pada malam ini, insyaAllah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu
وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال مؤلف الشيخنا ولدنا المالك فقير إلى الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimallahu ta'ala wa qaddasallahu sirruhu, tiada beza para awliya dengan manusia biasa. Yang membezakannya ialah jiwa mereka amat besar dan luas lantaran makrifat mereka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lagi memandang apa jua dari Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ada kebaikan. Tiada mengerti tentang kemahuan Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dia mahu kita pasrah padanya. Maka itulah ajaran ketauhidan yang benar-benar mencapai makrifat. Wahai nafsuku yang meronta-ronta, diamlah diri di atas kebodohanmu yang tak mungkin engkau mengerti akan kehendaknya. Mana mungkin si dungu lebih pandai daripada yang alim dalam kebijaksanaan membuat keputusan. Sesungguhnya dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha bijaksana lagi maha adil dalam segala kemahuannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita memperbanyakkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan kita sentiasa menghidupkan hati kita dengan zikrullah, sentiasa kita perbanyakkan menyebut kalimah Allah, 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 Allah dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita dengan dikurniakan seperti mana yang difirmankan Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan sentiasa mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi pada matan yang ke-104 ini kita menyambung berkaitan pembicaraan berkaitan dengan bagaimana sifat-sifat dalam diri insan yang disebut dengan nafs ataupun jiwa ataupun nafsu. Ada beberapa tingkatan-tingkatan yang mana harus dan bahkan wajib bagi seorang insan itu melalui proses penyucian balik nafsu dia ini daripada ammarah pada lawamah
mulhimah dan mutmainnah. Bila sampai peringkat mutmainnah inilah, barulah jiwa ataupun nafsu insan ini digelar dengan nafsu hamba. Hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat ni sering kita dengar dan sering dibaca oleh para guru kita. Wahai nafsu yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha kepadanya dan dia meredaimu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu dalam kelompok hamba-Ku dan masuklah kamu ke dalam syurga. Jadi peringkat nafsu mutmainnah inilah baru Allah Ta'ala sebut nafsu yang digelar dengan hamba-Ku, dan jaminan Allah kepada nafsu ini adalah syurga Allah. Maka sebab itu nafsu di peringkat mutmainnah ini nafsu yang sudah diam, diam dalam kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Diam dia tu diam dalam keadaan dia makrifah, bukan diam yang bermaksud diam yang tidak memiliki pandangan dan rasa terhadap Allah. Diam dia ni diam yang memiliki pandangan dan rasa. Dan pandangan rasa di sinilah disebut dengan al-hub. Cinta dia itu melebihi cinta kepada Allah Ta'ala daripada segala-gala yang lain. Orang yang memiliki keadaan ini disebut dengan orang yang mencapai tauhid hakiki. Tauhid hakiki ini dia ada 3. Di antara berdiri di atas dasar ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar. Sebab tu kita ngaji ilmu sifat 20. Wajib kita ngaji supaya untuk mengesahkan iman dan i'tiqad kita. Ini pegangan Ahlut Tauhid yang disebut sebagai tauhid kalam. Ini dalam aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, sanadnya sampai pada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegangan yang bersumber pada Al-Quran dan hadis, dan pegangan yang telah menjadi jumhur dan sepakat dalam Ahli Sunnah wal Jamaah bermazhab kepada Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi ini ilmu yang benar. Kalau kita tak ngaji 420 ni, kita takut pegangan tauhid kita ini tidak membetuli di atas manhaj Ahlus Sunnah. Yang kedua, setelah kita mencapai tauhid yang benar, wajib kita melalui proses penyucian diri kita ni, nafs, supaya kita mencapai tauhid syuhud pula dia bagi. Tauhid zauqi ataupun tauhid syuhud. Zauq dan syuhud ni lah dua perkara yang disebut dalam hadis Arkanuddin. Hadis yang berkait dengan rukun agama, iaitu ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka bila seorang sudah mencapai proses tazkiyah melalui bimbingan murabbi wa mursyid dia, maka hati dia tadi yang gelap, yang lalai, sudah mula ingat kepada Allah. Hati yang terhijab mula disingkap mata hatinya oleh Allah Ta'ala sehingga syuhud, sehingga dia memandang segala sesuatu tidak bergerak walau satu zarah melainkan dengan izin Allah. La tataharraku zarratun biiznillah, tak bergerak walau satu zarah pun tanpa izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka izin itu yang diperlihatkan oleh Allah bukan sekadar ilmu, bukan dengan nur ilmu, bukan ilmu yaqin, tapi ainul yaqin. Allah telah membuka ainul basirahnya, memandang dengan ain pada mata hatinya, benar Allah itu maha kuasa atas segala tiap-tiap sesuatu, hatta pada diri dia. Dia memandang pada diri dia dan segala perbuatan Allah atas diri dia. Yang ketiga, tauhid hakiki setelah mencapai syuhud ialah mencapai tingkat cinta yang agung, itu penyerahan diri sebenar-benarnya kepada Allah, mencintai Allah dan Rasul melebihi segalanya. Ini tingkat cinta. Maka dia sanggup berkorban diri dia, nyawa dia untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tingkat para syuhada. Betul, orang yang mati di jalan Allah, yang syahid, yang berjuang fi sabilillah ni, cinta pada ketika itu tertinggi dan agung dalam diri dia adalah cinta Allah. Sebab tu dia sanggup.
Namun cinta tertinggi kerana Allah, kerana agama ni, cinta yang boleh dia garap, boleh digarap, boleh kadang dilalui dengan proses. Tetapi kalau tak membetuli dengan i'tiqad dan akidah yang betul, kadang-kadang semangat jihad dia tu sebenarnya menjadikan yang bukan sebenar. Tak macam golongan ISIS ke, golongan apa sebagainya, jihad fisabilillah, tetapi tidak membetuli atas akidah yang sebenar. Maka dia mengorbankan nyawa dia bukan untuk yang hak. Itu berkaitan dengan tauhid hakiki. Maka kita sambung apa yang disebut pada matan malam ini. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, tidak ada beza antara awliya dengan orang biasa. Kita tahu sifat para awliya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Dan ketahuilah bahawasanya kekasih-kekasih Allah Ta'ala ataupun para wali ni tidak ada ketakutan dan tidak ada duka cita pada dia. Apa yang tidak ditakutkan, apa yang tidak diduka citakan, apa yang tidak dibimbangkan oleh para awliya, iaitu hati mereka, jiwa mereka ini benar-benar telah menyerahkan segala-galanya kepada Allah, sehingga apa jua yang berlaku dia tidak sedikit pun merasa ragu terhadap Allah, sebab dia sudah benar-benar mengenal Allah, seperti seorang anak yang mengenal ibunya. Nah, sebab itu kalau kita tengok anak kecil, kalau dia menangis, dia akan cari ibu dia. Kalau dia gembira pun, dia akan cari ibu dia, kerana tempat kembali dia tu ibu dia. Nah, begitu seorang anak, kita kalau umpamakan anak, apa saja ujian yang kita hadapi dalam hidup, sama ada suka, gembira, sama ada berupa dengan ujian yang berat, musibah, maka tempat kembali kita Allah. Yang membezakan ialah jiwa mereka amat besar dan luas lantaran makrifat mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kenal Allah Ta'ala, yakin, bukan sekadar kenal pada ilmu, tapi yakin yang sebenar-benarnya, sehingga tersyuhud dalam hati dia. Allah Maha Adil, tersyuhud kasih sayang Allah. Kita sentiasa sebut pada lisan kita, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kita sebut sama Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penyayang, tapi kita tak nampak setiap zarah, setiap gerak kita ni adalah kasih sayang Allah. Kita berjalan, kita tak nampak kasih sayang Allah. Kita duduk tunggang-tunggik semayang pun kita tak nampak kasih sayang Allah. Kita hanya sebut je. Kita duduk sebut Allahu Akbar dalam setiap pertukaran rukun kita, tapi hati kita tak nampak maha besarnya Allah Ta'ala, maha hebatnya Allah Ta'ala. Ini jiwa kita belum mencapai makrifah. Makrifah kita hanya pada ilmu, makrifah kita hanya pada akal. Maka para awliya, para kekasih Allah, mereka yang dibuka syuhud pandangan hati oleh Allah, orang-orang saleh, yang lama kita kata kita mana boleh jadi wali, kita dah orang, amalan kita sikit, kita dah nampak raya nak jadi wali Allah. Bukan menjadi wali Allah itu bermakna menukar segala watak kehidupan dan apa jua bentuk kerjaya kita. Wali Allah yang dimaksud di sini ialah jiwa kekasih Allah. Jiwa-jiwa yang dalam hatinya ini tidak ada lain selain daripada Allah, dan jiwa yang bercinta dengan Allah. Seorang tukang kebun boleh jadi kekasih Allah, seorang driver boleh jadi kekasih Allah, seorang manager boleh jadi kekasih Allah, seorang teknisian boleh jadi kekasih Allah. Nah, seorang ibu di rumah boleh jadi kekasih Allah, seorang tukang masak di kedai pun boleh jadi kekasih Allah. Kekasih Allah ni bukan diukur pada pakaian dia, pada kedudukan dia. Kekasih Allah ini diukur pada hati, kerana tempat memandang Allah itu pada hati. Kekasihnya itu Allah melihat pada hati dulu. Kita faham analogi orang yang bercinta. Kerana orang yang bercinta ni, orang yang berkasih ni, dia akan melihat kepada hati kekasih dia, bukan dia melihat pada rupa dan setengah pada keadaan pasangan dia, tapi dia lihat hati dia. Maka tidak lagi memandang apa jua dari Allah Subhanahu Wa Taala, pasti ada kebaikan. Macam mana kita? Allah uji kita sakit pun kita nak kata baik, kita nak nampak baik. Allah uji kita, orang pecah rumah masuk rumah kita, hilang harta kita banyak, pun kita nak kata Allah baik. Allah uji kita dengan
ujian dengan makhluk, dengan manusia di luar, begitu begini, maka hati kita kata, Allah, engkau maha baik, ya Allah. Mana hati nak duduk di situ? Sebelum hati duduk di situ, hati akan merungut dulu. Hati akan berkata dulu, kerana sifat manusiawi ni, dia ada suka, dia ada duka, dia ada sedih, dia ada gembira. Maka suka, duka, sedih, gembira ni, kalau tidak dipasak dengan La ilaha illallah, maka dia akan nak pokok dia. Macam mana dia boleh kata Allah Ta'ala letak apa sahaja tadi, dia boleh jadi gembira kerana melihat kebaikan? Kerana dia duduk atas hakikat bahawa la ilaha illallah, tidak ada segala hak milikku, melainkan hak milikmu, ya Allah. Dan bila dia sedar diri dia, nak apa sahaja yang ada sekeliling dia ni hak Allah, maka dia nak sedih apa? Tuang dia tu, ambil hak dia. Pemilik dia. Kita ambil kereta kita, patut orang lain sedih. Driver kita sedih. Ataupun penunggang orang yang menumpang kita tu sedih. Dia nak sedih apa? Dah hak kita. Melainkan dia rasa hak dia. Seorang yang merasa sedih dengan merasa hak milik, itulah yang salah. Tapi sedih kerana atas sifat manusiawi, tetapi memandang syuhud di atas kebaikan Allah, itu juga ada perkara yang dibolehkan. Maksud dia harus atas sifat manusia. Nabi juga menunjukkan al-aradu basyariyah, dengan sifat manusia. Nabi sedih, Nabi gembira, Nabi juga menangis. Bukan bermakna orang yang makrifat ni tak menangis dengan Allah, tak menangislah apa saja Allah uji, kerana sifat manusiawi. Tapi yang memandang di sebalik tangisan dan kegembiraan itulah hati yang syuhud pada Allah. Lalu tiada mengerti dia. Kadang-kadang apa yang Allah Ta'ala buat kita ni, kita kadang-kadang tak erti. Kita jadi buntu ataupun kita jadi bingung. Kerana kemahuan Allah ni adalah kerana dia mahu, dia buat satu benda, kadang-kadang tu hati kita remuk, Allah Ta'ala uji. Tak ada lain, kata Syekh, melainkan maksud kita pasrah balik hati kita kepada Allah. Pasrah ni mana serah hati kita kepada Allah, serah jiwa kita dalam pemilikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita banyak merasai hak milik tanpa ada penyerahan sebenar-benarnya, seluruhnya pada Allah. Maka itulah ajaran ketauhidan yang benar-benar mencapai makrifat. Orang yang capai makrifat ni, dia kenal bahawa hak ada pada diri dia ni hak Allah. Bila kenal bahawa ada hak atas diri dia ni hak Allah, maka sudah menjadi suatu perkara yang dia perlu bergembira dengan hak Allah. Kerana Allah tak zalim, Allah tidak melakukan sesuatu yang bersifat menganiaya hamba-hamba dia. Duhai nafsuku yang meronta-ronta, diamlah diri di atas kebodohanmu. Kalau orang yang sudah makrifat, kenal diri, maka dia tahu dia ni fakir, dia bodoh, dia jahil, dia hina. Itu sifat hamba. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, sungguhnya mu ni fakir, miskin di sisi Allah. Wallahu ghaniyul hamid. Sungguh Allah maha kaya lagi maha terpuji. Wahai nafsuku yang meronta-ronta, diamlah diri di atas kebodohanmu yang tak mungkin engkau mengerti akan kehendaknya. Kehendak yakni iradah. Allah Ta'ala maha adil dalam setiap satu urusan dia. Allah Ta'ala nak buat, maka Allah akan kata kun fayakun, jadi maka jadi. Apa yang dia tentukan pada kita ni jadi, maka kita pandang dengan pandangan penyerahan kita kepada Allah. Mana mungkin si dungu lebih pandai daripada yang alim? Kerana Allah lah al-alim. Kita lawan dia, sifat dia al-jahlu, jahil, bodoh. Dia alim dalam kebijaksanaannya membuat keputusan. Sungguhnya dia Allah yang maha bijaksana lagi maha adil dalam segala kemahuannya. Sebab tu pernah kata guru kami, hidup ni jangan fikir apa yang kamu nak, tapi hidup ni fikir apa yang Tuhan nak. Kita banyak hidup ni fikir apa yang kita nak. Cuba kamu fikir apa yang Tuhan nak atas kamu. Dan sememangnya telah berlaku apa yang Tuhan kehendak, Tuhan nak atas kita. Dan renunglah. Kerana orang yang merenung itu orang-orang yang akan menghisap diri dia bahawa banyaknya hijab dia, banyaknya dosa dia dengan Allah Ta'ala. Kerana itu dia berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila
subhanaka faqina azabannar. Nah, sungguhnya engkau menciptakan suatu ni ya Allah, tak ada satu sia-sia. Membuat kepada aku begini-begini ya Allah, tak ada suatu sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Orang-orang yang tidak memandang Allah, yang rasa Allah tak adil pada dia, kata kenapa Allah uji aku begini. Beratnya ujian Allah pada kita. Hati itu meremuk. Sebenarnya ini hati-hati yang terhijab, yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh lagi, bersimpuhlah diri pada kebijaksanaan dan kasih sayangnya dalam kehidupan, tanpa diri meninggalkan usaha dan ikhtiar sehabis mungkin. Maknanya wajib di atas jalan ahli sunnah wal jamaah, zahir ada usaha ikhtiar menepati sunnah, hakikat dia berserah kepada Allah dengan tauhid yang syuhud dan memandang dengan pasrah sepasrahnya, seserahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid ahli sunnah. Dan itu Allah sebut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah. Bila sebut Allah tak akan ubah, maknanya mutlak dari segi iradah, kudrah iradah tu hak milik Allah. Allah tak akan ubah nasib satu kaum, melainkan kaum tu nak berubah, mengubah nasib mereka sendiri. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui akan apa yang terbaik pada diri kita daripada diri kita sendiri. Kita berasa kita kenal dah diri kita. Sebenarnya Allah lebih mengetahui keadaan diri kita, sebab dia cipta kita. Dia yang mengatur, menentukan. Sebelum kita lahir, masuk saja roh, pun sudah ditentukan beberapa perkara kepada kita. Ajal maut kita, rezeki kita, jodoh kita dan sebagainya. Setiap apa yang diputuskan adalah yang terbaik untuk diri insan. Hanya hambanya yang tiada mengerti akan betapa kasih sayangnya pada dirinya dengan takdir-takdir yang diputuskan. Poin dia yang sebenar, kita nak uji hati kita ni nampak je kasih sayang Allah pada kita. Nak uji nampak. Kalau tak nampak kasih sayang Allah, maka situ hijab. Kasih sayang ni meliputi pada nikmat kita boleh buat ibadat, dan juga pada bentuk ujian musibah dalam urusan kehidupan kita. Maka orang yang makrifat ni jiwa dia rehat. Batu Syekh kata, rehatlah jiwamu duhai insan dengan senyuman cinta dan keadilannya. Ini semuanya berkaitan dengan bagaimana hal ataupun ahwal orang yang bercinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebut, aku cinta padamu ya Allah, amantu billah, aku beriman, aku cinta padamu ya Allah, wa amantu bir rasul, dan aku beriman dan aku cinta padamu ya Rasul. Tetapi adakah Allah kata senang kamu mengungkap bahawa aku beriman sedangkan kamu belum diuji? Maka antara ujian-ujian orang dalam hidup ni ialah ujian pandangan mata hati dia ini tidak dapat syuhud dan tidak dapat melihat Allah. Kita ingat kita lalai ni bukan duduk dalam ujian ke? Kita dapat ibadat, kemudian hati kita tak khusyuk. Itu ujian juga. Maka ujian inilah yang kita takut. Itu ujian tidak bersyukur dan hati tidak dapat melihat nikmat dan kasih sayang dia. Duhai sang burung, walaupun engkau bebas terbang ke mana jua, namun jangan lupa untuk kembali ke sarangmu. Nanti engkau akan kepenatan dan akan jatuh tersungkur ke bumi. Ya. Sebab tu 5 kali sehari kita balik sarang. 5 kali sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kita balik ke sarang kita. Rohani kita terbang balik kepada Allah Ta'ala. Ketika itu tiada yang boleh menghalang dan mengacau ketika mana kita sedang bermunajah, kita sedang bermuwajahah, kita sedang bercinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam seketika 7 hingga 10 minit tak ada orang boleh ganggu kita. Tetapi dalam ketika waktu itu juga fikiran kita, akal kita diganggu dalam bentuk khayalan dan waham. Hati kita dibawa lari kepada suatu yang lain, menumpu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai insan, hidup ini adalah suatu kepenatan. Dirimu hanya berehat apabila jiwa kembali pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pernah tak dalam hati kita pernah sebut, ya Allah penatnya hidup ni. Penat. Kita tak kata penatnya hidup ni. Ada orang ni dia penat dengan apa masalah yang dia hadapi. Kalau ibu mungkin dia penat dengan anak, dia penat dengan rumah tangga, dia penat. Kalau suami mungkin dia penat dengan urusan kerja dia, dengan majikan dia penat dengan sahabat di luar sana atau sebagainya. Ataupun ada yang penat dengan nafsu dia sendiri, dengan ajakan, dengan bisikan dan sebagainya. Maka orang yang penat dengan keadaan duniawi ni, tahulah bahawa penawar dan obat bagi segala kepenatan ni ialah apabila balik jiwa itu rehat dalam pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak balik hati? Maka kerana itulah kita dilatih banyak zikir hati. Banyak zikir qalbi, Allah, 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 supaya hati itu lama-lama dia balik, dia rehat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai para perindu Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi setiap diri menyucikan tauhidnya. Disebut menyucikan tauhid, dia ada 4 marhalah ataupun 3 fasa yang dilalui. Pertama, penyucian tauhid pada akal. Ini menyucikan tauhid pada akal dengan jalan ilmu. Maka membersihkan segala syak, zanni dan waham. Akal kita ni hak tak boleh nak membezakan mana hak ketuhanan dan hak hamba, mana tak boleh nak membezakan hak wajib bagi Allah dan mustahil bagi Allah ni, maka dia perlu disucikan. Yang tak boleh beza ni dia panggil syak, zanni, waham, syak, ragu, serta sangkaan kita terhadap Allah. Maka disucikan dengan jalan ilmu. Yang kedua, sucikan tauhid ni, iaitu sucikan hati dengan menyucikan apa yang nak disucikan, iaitu lalai, ghaflah. Hati ni banyak tak lain. Hati yang patut sifat dia hidup dengan zikrullah. Kerana sifat hati ni Allah Ta'ala buat dia. Hati ni bila sebut hati atau qalbu, dia adalah juz'iyah, dia adalah latifah rabbaniyah, daripada ruhani kita. Dia sebut akal, dia juga juz'iyah daripada latifah rabbaniyah, ruh kita. Bila sebut nafsu, dia juga juz'iyah latifah rabbaniyah daripada ruh kita. Maka kalau orang sebut nafsu, terus pergi ruh. Kalau orang sebut akal, terus pergi ruh. Kalau orang sebut qalbu, terus pergi ruh. Sebut nyawa, terus pergi ruh. Kerana dia adalah entiti ataupun kita panggil komponen rohaniyah. Macam orang sebut tangan, kita tahu lalu dia adalah jasad. Sebut kaki, sebut mata, sebut telinga, dia adalah anggota jasad. Maka di mana kita cubik dia, jasad akan terasa jasad yang lain. Begitu. Maka bila sebut rohani, sebut qalbu ataupun disebut hati, penyucian hati, iaitu hati ini lalai, ghaflah. Maka hati mesti dihidupkan dengan sentiasa ingat Allah. Kemudian penyucian marhalah jiwa atau roh, iaitu daripada terhijab pandangan kepada dibuka pandangan dengan syuhud atau muraqabah kepada Allah. Hati atau jiwa yang meletakkan cinta yang lain lebih daripada Allah, maka dia perlu disucikan. Suci segala ilah ataupun hub segala yang lain. Itu antara ta'rif ataupun makna hakikat la ilaha illallah juga ialah la mahbub illallah. Waktu kita banyak zikir tahlil, antara peringkat permulaan, kalau syekh kita beri, mursyid kita beri, antara setengah-setengah tarekat, dia akan bawa kita suruh banyak pasang makna la ilaha illallah, la mahbub illallah, iaitu tidak ada yang ku cinta melainkan Allah. Letak dalam hati kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada yang ku cinta melainkan Allah, tidak ada yang ku cinta melainkan Allah, tidak ada yang ku cinta melainkan Allah. Pasang pada akal dia, isbat dalam hati, Allah, Allah yang ku cinta, Allah yang ku nak, Allah yang ku nak, Allah yang ku nak. Itu tanya, kadang-kadang tanya dalam hati kita. Kalau tanya kita bersendirian, kita duduk, ataupun di saat kita diuji oleh Allah dengan banyak, dengan jiwa yang orang kita kata sekok dia, banyak je. Maka ketika tu tanya hati tu, tanya sungguh-sungguh dalam diri kita, mu nak apa sebenarnya dalam hidup ni, mu cari apa? Kalau hati yang sudah disentuh dengan hudah, disentuh dengan cahaya Allah, dia akan jawab, aku nak Allah. Tapi hati kalau masih tercium dengan segala yang lain, ilah yang lain, maka dia akan jawablah sesuatu yang lain. Dia nak itu, nak ini, nak kedudukan, nak pangkat, nak pujian, nak pengaruh, nak itu, nak ini. Semua tu akan membawa dia binasa belaka.
Kerana apa? Kerana hati berkemahuan yang binasa. Sifat makhluk itu binasa. Tapi kalau hati itu berkemahuan kepada Allah, maka hati itu akan kekal dengan Allah. Kerana dia berkemahuan kepada yang qadim. Kepada qadim yang tidak binasa. Kepada yang baqa, yang kekal. Itu Allah. Maka kata Syekh, rehatkanlah jiwa. Duhai insan, duhai para perindu Allah, wajib setiap diri menyucikan tauhidnya, memahami dan menghayati akan nafi dan isbat yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Itu saya sebut dah matangnya. Pada wajah af'alnya. Wajah af'al. Ini perbahasan tauhidul af'al. Kalau kita mengaji kitab Ad-Durrun Nafis, kitab pondok biasa ada satu nama kitab tauhid peringkat mutawassit. Juga disebut peringkat mumtahi pun ada. Peringkat pertengahan ataupun peringkat atas. Iaitu tauhid kitab Ad-Durrun Nafis. Dalam tu ada bahas tentang tauhidul af'al. Peringkat permulaan seorang itu dikatakan benar imannya terhadap Allah ialah mencapai tauhidul af'al. Apa itu tauhidul af'al? Dia menyaksikan segala gerak diam di alam ini adalah perbuatan Allah. Dia menyaksikan segala baik dan buruk pada diri dia af'alullah. Batu ni bukan sekadar nak diiktiqad, bahkan nak disyuhud, nak dizauq, nak dirasakan. Tapi kerana kita tak ada rasa lagi, tak ada syuhud lagi, maka hendaklah kita pasang i'tiqad dalam bentuk akal. Tidak ada yang kulihat ni melainkan perbuatan Allah. Kita boleh mari sembahyang surah, nampak doa af'al Allah, tak nampak lagi i'tiqad dulu. Kadang masa kita nak berdiri qiyam, kita nafi dan kita isbatkan kepada af'alullah. Nafi perbuatan kita, isbat pada perbuatan Allah. Ku nafikan segala perbuatanku ini, melainkan ku isbatkan perbuatanku ini dalam perbuatanmu ya Allah. Mana isbat kepada perbuatan Allah. Allah yang gerakkan kita, Allah yang qiyam kita, Allah yang rukukkan kita, Allah yang sujudkan kita, Allah yang perkalamkan kita, Allah yang perdengarkan kita sehingga kita dengar bacaan iman. Maka kita kata ini perbuatanmu ya Allah yang memperdengarkan. Maka kita melihat segala gerak diam pada perbuatan solat tu, maka kita kata ya Allah, kau yang memperlihatkan, kau lah yang memperlakukan. Ini orang yang hati dia telah dibuka oleh Allah pada martabat tauhidul af'al, perbuatan. Bahkan kalau dibuka lebih lagi oleh Allah, mencapai kepada tauhidul asma'. Dibuka lagi oleh Allah, mencapai kepada tauhidul sifat. Dibuka oleh Allah tinggi lagi, mencapai dia tauhidul zat, ataupun melihat dia kepada tiada yang wujud, la mawjud illallah. Tiada segala yang mawjud ini semuanya Allah. Maka sebab itu proses ini bukan pandang sekali je. Dia proses yang berterusan. Dia kena jazam, kena istiqamah, kena sentiasa menyuci kalbu kita. Dan kata Syekh lagi, maka wajib baginya mengisbatkan bahawa segala apa jua kejadian yang wujud adalah digerakkan oleh wajah af'alnya. Maka af'al Allah ni, sebab tu kalau kita tengok dalam Asma'ul Husna, maka nama-nama Allah ni ada nama-nama yang menyatakan sifat, ada nama-nama yang menyatakan af'al. Nama bagi zat hanya satu bagi nama bagi zat, iaitu Asmul Zat Allah. Itu Allah nama bagi zat yang menghimpunkan asma', af'al dan sifat dia. Tapi dalam Asma'ul Husna ada nama yang Allah Ta'ala tafsirkan, persatukan perbuatannya. Seperti Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Itu semua nama-nama Allah yang menyata perbuatan dia. Al-Khaliq, dia yang maha pencipta. Al-Bari, dia yang memperbuat. Al-Musawwir, dia yang mereka ciptakan, yang membentuk-bentukkan makhluk dia. Maka nama-nama ni, kalau Allah buka pandangan syuhud pada hati kita, setiap apa yang berlaku kita akan nampak Al-Khaliq. Allah lah yang buat, Allah yang buat. Akulah yang buat Allah. Dan Allah campur dalam hati kita dengan nurnya, maka nampak perbuatan Allah. Kita nampak kereta lalu pom accident, maka kita nampak apa? Kita nampak kereta belakang langgar kereta depan. Kita melihat pandangan zahir, pandangan makhluk. Tapi kalau hati itu tersingkap, maka dia akan nampak Al-Khaliq, Al-Bari, perbuatan Allah. Allah yang buat. Bukan makna bila kata Allah yang buat perbuatan yang jahat tadi tu, Allah memang nak buat berlaku zalim terhadap depan. Tidak. Itu salah pandangan kita.
Baik dan buruk adalah datang pada Allah, dan hakikatnya semua baik dari sisi Allah. Maka wajib isbat bahawa segala apa jua kejadian yang wujud, yang maujud adalah digerakkan oleh wajah af'alnya, maka baginya hanya mengesahkan Allah. Bagi siapa? Bagi kita hamba lah. Bagi kita hanya mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Ayat kita ngaji mula-mula. Macam mana kita nak menghayati suratul Ikhlas ayat 1 ni? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Esa bagaimana? Esa dalam pandangan kita, pandangan af'alnya. Esa dalam pandangan asma, pandangan sifat, dan esa dalam pandangan zatnya. Maka baginya hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya, dan menafikan bagi kekuatan apa jua makhluk untuk melakukannya. Kita pun nafi selalu. Kalau tengok af'al Allah, Allah yang maha hebat, kita nafi selalu makhluk yang hebat. Kalau kita tengok kaya, kita nafi selalu makhluk mu tak kaya. Yang kaya kita isbat selalu pada Allah. Apa sahaja dalam hidup kita ni nafi isbat. Sentiasa Allah nyatakan pada kita, Allah gambarkan pada kita di depan, semuanya ada nafi isbat. Nafikan makhluk, isbat pada Allah. Kita jumpa apa? Kita jumpa orang yang ada kuasa, ada pengaruh. Kita nafi kuasa pengaruh dia. Kita isbat pada Allah yang memberi kuasa dan pengaruh pada dia. Tak ada makhluk ni lemah, sehebatlah. Walaupun di atas, walaupun di bawah, kita nafikan semuanya, isbatkan pada Allah. Itu sebenarnya hakikat la ilaha illallah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Surah As-Saffat ayat 96. Allah yang cipta kita, dan apa yang kita buat pun Allah yang mengadakannya. Tak ada sesuatu pun yang kita buat terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada kuasa dia, tak ada terlepas dari pengetahuan dia, tak ada satu yang terlepas dari penglihatan dia. Apa pun kita akan dipertanggungjawab. Kita sebagai hamba tetap akan dipertanggungjawab apa yang kita lakukan. Dan kata mu'alif lagi, maka apabila menyebut la ilaha illallah, bahawasanya ia menafikan segala kekuasaan perbuatan makhluk dalam apa jua, melainkan diisbatkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala jua. Itu makna ta'rif la ilaha illallah, menafikan segala kekuasaan hak milik makhluk melainkan diisbat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kalau kita lalu bimbingan, kita ada murabbi, kita ada mursyid, dan kita mengambil perjalanan tarekah atau sebagainya, maka pelajaran-pelajaran yang akan diberi satu persatu pada kita. Kita akan belajar buang ilah yang lain dalam hati kita. Banyak Tuhan dalam hati kita. Sebut Tuhan ni lembut lagi. Kak Tok Guru kita berhala. Banyak berhala dalam hati tu. Berhala terus dia beri. Menyembah berhala lagi ni. Kasar dengar. Nak balik awal kita. Ilmu sesat ni kata kita menyembah berhala. Berhala dia maksudkan apa yang kamu besarkan dalam jiwa kamu tu banyak. Masih wallah tu banyak. Banyak benda yang selain daripada Allah, yang kita dahulukan, yang kita utamakan, yang kita cinta lebih daripada Allah. Itu semuanya berhala-berhala ataupun ilah-ilah, Tuhan-Tuhan yang disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Itu yang disebut dengan syirku khafi. Syirik khafi. Sebutlah syirik ni menduakan. Sebab tu disebut syirik khafi. Syirik jali lepas daripada kita beriman dan kita melaksanakan apa yang disebut penyerahan diri sebagai seorang mukmin dan muslim. Lepas kita daripada syirik jali. Syirik jali dihukum di atas perkataan, perbuatan dan i'tiqad, keimanan. Kita dah beriman kepada Allah dengan i'tiqad yang benar kepada Allah dan Rasul, dan kita juga menyatakan apa yang sebenarnya pada lisan kita dan melakukan dengan perbuatan kita. Kerana ta'rif iman ialah percaya serta membenarkan dalam hati, mengaku takrir dengan lisan dan melakukan dengan seluruh anggota badan. Mana iman. Tapi syirik yang berkaitan dengan apa yang ada dalam hati, ini tak boleh selesai, tak boleh suci dengan kata aku beriman padamu ya Allah. Tapi syirik ini perlu disucikan dengan
tazkiyah an-nafsi, dengan menyuci nafsu kita, dengan mengambil segala amalan-amalan yang bersanad sumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan jalan ibadah, sama ada ibadah wajib ataupun ibadah nawafil, ibadah sunat yang boleh mencahayakan hati kita. Antaranya banyakkan baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara amalan nawafil yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah perintah, Allah suruh kepada kita selawat kepada Nabi. Dan Nabi kata, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi bi asyra. Siapa selawat atasku sekali, nescaya Allah akan selawat, Allah akan rahmat ke atas dia dengan 10 kali. Ni amalan yang Allah Taala cinta. Kalau Allah Taala suka kita buat banyak, maka kita akan mendapat cinta Allah SWT. Dan kata Syekh lagi, tauhid af'al hanya boleh dicapai oleh seorang hamba apabila dia hanya mengingati dan memandang akan wajah af'al Allah Subhanahu wa taala sehingga hilang ingatan memandang akan af'al makhluk, iaitu fana. Orang yang boleh capai kepada makam af'al ni, dia fana perbuatan makhluk di dalam perbuatan Allah. Maksud fana ni leburkan, binasakan. Tengok perbuatan makhluk, leburkan dalam perbuatan Allah. Itulah tauhidul af'al. Dalam penyucian tauhid, wajib para pencinta Allah Subhanahu wa taala mencapai tauhid af'al dalam pandangan mata hatinya, yakni syuhud, agar terbebas ia dari kesyirikan ketuhanan, syirik khafi, iaitu melihat kekuasaan dirinya dan Allah. Hari-hari kita tepuh dengan syirik khafi ni. Jangan ingat kita suci. Jangan ingat kita pakai yang bersih, putih, putih, tapi hati kita tak lepas daripada syirik. Biasa melihat keakuan diri kita, kita lihat kehebatan diri kita, kita lihat kemuliaan diri kita, kita rasa kita baik, kita rasa kita banyak amal. Semuanya tu syirik khafi belaka. Semua syirik yang akan menduakan Allah, yang akan menyebabkan kita tak terlepas daripada hitungan Allah SWT. Kita nak jadi tauhid yang benar-benar mukhlis dengan Allah, orang yang ikhlas. Sebab tu nama dia surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat aku berhajat, Allah tempat aku bergantung, Allah tempat aku syuhud, Allah tempat aku pandang, dan aku melihat segala perbuatanmu ya Allah. Suka duka kehidupan ni semua aku melihat perbuatanmu ya Allah. Maka ketika takbir solat, lenyaplah ia ketika ia memandang kepada wajah perbuatannya. Sebab tu sebelum kita nak solat ni, kita nampak dah, kita mari duduk qiyam tu perbuatan apa? Yang gerak kita mari ni af'al apa? Awak tu fanatkan perbuatan kita, langkah kita dalam langkah Allah. Masuk fanat dalam langkah kita dalam langkah Allah ni, tenggelamkan qiyam kita ni dalam Allah yang qiyamkan kita ni. Fakirkan diri kita masa tu. Kita ni lemah, tak berhajat. Kalau Allah tak kuasa patah kita, tak gerak mari kita. Tu dari segi i'tiqad. Mari dalam bentuk qasad tu. Dia panggil qasad. Nah, qasad yang bermakna hudur, datangkan dalam makna akal dan hati kita. Ketika takbir solat, lenyapkanlah ia ketika ia memandang kepada wajah perbuatannya, lagi melainkan hanya syuhud memandang akan wajah af'al Allah Subhanahu wa taala jua dalam segala gerak dan diam, sama ada ketika berdiri, rukuk, sujud dan duduk. Boleh praktik selalu. Sebab tu di antaranya bagaimana nak mengikat pandangan melihat af'al Allah tu, sentiasa hidup hati kita dengan detik Allah, 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 Allah. Antara nak ikat hati kita ni. Jadi dia macam kuda liar. Lepas tali sikit pun dia lompat. Lepas tali sikit dia lompat. Hati kita. Kalau kita nak buat hitungan, nak buat hisap, lepas kita solat, kita boleh hitung berapa minit ni sembahyang. 7 minit. Kita boleh recall balik. Start pada takbir, cepat Fatihah, rakaat pertama, kedua, 3 ke 4 sampai habis salam. Kita pergi mana? Siap-siap, menolak siap dah kita buat kerja dalam solat. Siap masuk, siap basuh kain, mak menolak dalam solat. Tengok mai. Dia hanya laju dia pergi. Ikat kemah dia, tambak dia dengan tali. Apa tali? Zikrullah. Ikat dengan tali situ. Dengan tali selawat. Dengan tali muraqabah. Tu tekad tinggilah, muraqabah, syuhud. Ikat dia. Maka sifat solat ini wajib dibawa setiap ketika dalam kehidupannya dengan memandang lemahnya akan dirinya. Iftiqarullah, berhajat fakir kita dengan Allah. Dan makhluk dalam segala kekuasaan perbuatan, melainkan hanya bergantung
pada kekuasaan perbuatan Allah Subhanahu wa taala juga. Sifat solat yang khusyuk ni, sebab tu as-solat tanha 'anil fahsya'i wal munkar ni, solat yang boleh mencegah keji dan munkar ni, solat yang hudur, yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi solatihim khashi'un. Beroleh kemenangan dan kejayaan lah bagi orang-orang yang ke mana mencapai khusyuk dia ketika solat. Sebab dia akan bawa keluar sifat tu. Tadi masa semayang nampak perbuatan Allah, nampak kasih sayang Allah. Sayangnya Allah Ta'ala kita. Nah, siang tadi kita buat dosa, siang tadi kita lalai, siang tadi kita banyak melakukan makruh, syubhat dan sebagainya. Malam Allah Ta'ala tarik hati kita, duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis zikir, duduk dalam solat berjemaah. Kita tak nampak sayangnya Allah Ta'ala. Kalau Allah mati kita dalam solat, dalam ibadat, baru kita rasa nak nampak orang sayang Allah, mati dia dalam solat, dia semayang, dia mati atas urat, baru kita kata nak nampak sayang. Ketika mana Allah Ta'ala beri gerak kita dapat berdiri rokok, kita tak nampak sayang Allah. Maka tu betul-betul terhijab hati kita. Maka ini kita termasuk dalam golongan orang yang menzalimi diri, orang yang banyak menzalim diri dia sendiri. Maka sebab tu kita banyak kena minta ampun dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala ampun dosa-dosa kita, insya-Allah taala. Kemudian kata Syekh, tauhidul asma, firman-Nya, wallahu wa rasuluhu alam. Situ saja yang dapat kita ambil malam ni. Kita ambil tauhidul af'al, kita ngabih tauhid af'al dulu malam ni. Orang yang hati dia mencapai cinta ni, orang cinta dan makrifat yang sebenar-benar pada Allah, dia ukur pada tahap pertama, dia menyaksikan dengan mata hati segala perbuatan baik dan buruk dalam hidup ini atas diri dia dan sekalian makhluk adalah perbuatan Allah. Nampak setiap gerak diam dia nampak dalam perbuatan Allah. Kemudian tingkatan lagi dengan tauhidul asma yang kita akan bahas lagi bulan depan, insya-Allah taala, kalau Allah beri panjang umur kita, insya-Allah. Mohon maaf banyak daripada saya atas kelemahan dan kekurangan apa yang saya sampaikan malam ni. Maaf sikit akak-akak suara sikit, bukan apa, kau hilang ngatuk mata. Ya, biasa dia kuliah mendatar gini, dia ada remote, kita agak tu sikit. Banyak buat joke sikit. Malam ni dok mari joke. Orang yang dia mendatar, dia serius cerita berkaitan dengan apa mauduk perbincangan kita. Kalau joke majang hilang ngatuk mata, tetapi takut banyak tak masuk. Jadi kita tekan sikit lah Aizah Lori ni, begitulah. Mudah-mudahan masuk dalam diri saya sendiri. Mudah-mudahan tekan diri sendiri, bukan tekan jemaah sangat. Bukan nak ngajar sangat, nak tazkiyah diri kita, nak muhasabah diri kita. Moga ada manfaat, kebaikan kepada semua jemaah muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan, menerima amal soleh kita dan diganjari dengan pahala. Kita niat malam ni 100% pahala ni hadiah ke mak ayah kita, hadiah ke guru kita. Malam ni tak ada skepeng tak apa, malam ni asalah tak rugi. Ada bibi-bibi kata tak ada pahala malam ni, cuma tak ada dosa, syukur dah. Tak ada dosa lalai malam ni, alhamdulillah. Ada pahala semua tu saat niat hadiah ke mak kita, ke ayah kita, ke guru kita, insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wa rasuluhu alam. Astaghfirullah.